UPS 3 kamu 80%, kalau tak silap saya 80% soalan tu adalah chapter 7. Dan chapter 7 dia sangat penting. Bila kamu masuk second year, chapter 7 akan jadi one of the longest topic. Okay, one of the longest topic. Kalau kamu rasa sekarang dia panjang, benda yang kita belajar sekarang ni baru separuh daripada apa yang kamu patut belajar tahun depan. Okay, dia sangat penting. Dan saya nak ajar 7.1 dengan 7.2 terus hari ni sebab dia kawan baik, dia geng. 7.1 kalau kamu tak boleh buat, kamu tak boleh masuk 7.2. Kalau 7.1, 7.2 hang tak boleh buat, kamu tak boleh masuk 7.3. So topik 7 ni dia tak patut ada point 1, point 2, point 3. Dia patut topik 7 je kalau ikutkan. Okay, so that is the thing. And we are going to look at your 7.1 first. Saya takkan bincang semua soalan, saya nak skip sikit. Saya nak masuk terus kepada satu benda, macam mana nak lukis Lewis structure. Okay, macam mana nak lukis Lewis structure. Asas untuk Lewis structure yang asas terlebih dahulu, asas dia adalah macam mana nak lukis, macam mana nak susun titik-titik tu. Kalau kamu ada tengok video ataupun kalau kamu pernah buat kat SPM dulu, kamu biasa buat benda ni kat SPM. NA, X. Betul. Alright, kamu biasa buat benda ni kat SPM ataupun CL, kamu buat cross. Tak tahulah masa SPM cikgu saya ajar macam ni. Alright, biasa jumpa benda ni. Okay. So yang kamu buat kat SPM, kamu guna cross. Kat sini kita guna Lewis dot symbol. Dia ada dua, Lewis dot symbol dengan Lewis cross symbol. Sama je. Dua-dua sama, cuma satu guna cross, satu guna dot. Dan kita biasa guna dot kat sini, so kita akan ganti semua cross ni dengan dot. Dan yang paling penting bila kamu lukis Lewis structure, kawan baik untuk Lewis structure adalah valence electron. Sebab tu saya kata valence electron nak dapat dari mana? Valence electron kita dapat daripada SPDF notation. Dan juga kita belajar benda ni kat topik 5. Dan juga kita belajar kat topik 6 hari tu macam mana nak tentukan valence electron by looking at the SPDF notation dan juga period group block. Ingat benda tu? Alright. Sebab tu saya kat sebelum kita belajar tu, you need to be extremely good untuk tentukan valence electron. Extremely good. Supaya kamu boleh lukis Lewis structure dia. Okay. So that is the thing about Lewis structure. Lewis structure kawan baik dia valence electron. So untuk magnesium, contoh ni. Untuk magnesium sekarang, valence electron ada dua. Kalau siapa yang nak tanya kenapa teacher tahu dua, sebab teacher pandai. Tak adalah. Sebab saya ingatlah satu. Alright. Saya pandai, memang saya pandai. Kedua tu, kalau kamu tak ingat, kamu kena tulis SPDF notation. Okay, dalam exam kalau tak ingat, tengok proton number, tulis SPDF notation, kamu akan tahulah, tak perlu teka. Ketiga, kalau kamu dah buat chapter ni nanti, kamu akan perasan benda yang kamu jumpa orang yang sama je. Kamu hanya belajar period 1, period 2, period 3. Han tak jumpa magnesium, han jumpa calcium. Han tak jumpa magnesium, calcium, han jumpa sodium. Han takkan tak tahu dia 1, 2, 3 apa-apa. Alright, so han akan ingatlah. Cuma cara kita nak tulis titik tu adalah untuk dua elektron tu, kita akan letak satu-satu macam ni. Bila kamu ada satu simbol, okay, satu simbol ni akan ada 4 bahagian, 4 kawasan. Satu, atas, kanan, bawah, kiri. 4 kawasan tu bila letak titik sayang, titik tu kena letak single terlebih dahulu. Alright, single tu nak letak ikut urutan arah jam, lawan jam, atas, bawah, kiri, kanan, tak kisah. Dengan kata lain, my magnesium can be like this. My magnesium can be like this. Teacher tak kisah. Dua tu nak letak macam mana kita tak kisah. Tapi dua depan mata kamu sekarang mesti kena single. Okay? Alright. That is your magnesium. Okay? Dan okay, kita masuk terus octet tak apa. Dan kenapa kita ada ionic bonding, kenapa kita ada covalent bonding, semua tu, alright, kenapa ada Lewis structure, apa yang kita nak tunjuk dalam Lewis structure? Satu, valence electron. Kedua, bila kita buat ionic bonding, covalent bonding, kenapa nak benda tu? Satu je, octet. Saya akan terima ataupun saya akan bagi elektron sebab saya nak lebih stabil. Sebab tu saya bagi ataupun saya terima ataupun kita ada satu yang baru. Kita share. Okay? Alright, so kita akan tengok ionic dengan covalent sikit je untuk hari ni. So for this one, rasa-rasa magnesium, kita akan release, accept atau share. Shazli? Tak tahu? Safia?
Release, kita akan release. Alright, kita akan release. Dan bila soalan cakap release, accept atau share untuk objek, untuk terima octet, untuk jadi octet, kamu kena bagi tahu release berapa, accept berapa, share berapa. So jawapan saya tak nak release je. Saya nak release 2 electron. Okay, saya nak release, tapi kan saya nak lebih tepat, saya nak release 2 electron. Okay, dan a bit of tips guys, a bit of tips. Okay, ni tak ada dah nota lah. Ni untuk dia sepatutnya common sense tapi nak ajar juga. Kalau dia group 1, alright, ataupun kalau dia group 2. Kalau ingat ya kat topik 6 hari tu, group 1, group 2 dia logam. Dia metal. Alright, yang ada valence electron 1, ada valence electron 2. Dan guys, diorang mesti kena release valence electron. So kalau dia pegang 1, dia akan release 1. Kalau dia pegang 2, dia akan release 2. Dengan kata lain, bila dia release, dia mesti kena jadi cation. Untuk logam kumpulan 1, logam kumpulan 2, dia mesti akan release. Saya guna perkataan mesti tau, so tak ada pilihan kat sini. Okay, make sense? Alright, next, kalau make sense, saya ada nitrogen. Next, saya ada nitrogen di sebelah tu, dan kalau nitrogen dia ada berapa valence electron? Berapa titik? Ain kata 5. Ain, 5 titik tu susun macam mana? Susun dulu 4 tu, titik atas bawah kiri kanan. Lepas tu satu lagi tu ikut je mana-mana. Ya, kita ada 5 titik. 5 titik pula, saya dengar titik pula dah. Kita ada 5 valence electron sayang. 5 valence electron tu kita nak susun macam mana? Kena susun single dulu. Lepas tu macam Ain kata tadi, satu lagi hang nak letak mana? Ikut hang lah weh. Hang berkenan kat kiri hari tu, hang letak kiri. Hang suka kanan hari tu, hang letak kanan. Alright, dalam exam hari tu mood atas, so hang letak atas. Alright, mood bawah, so hang letak bawah. Baru gaduh dengan boyfriend, letak bawah. Okay, boyfriend baru bagi hadiah, letak atas. Okay, tak adalah, guna aja. So that is your nitrogen over here. And we have 5. Cuma dalam tu, dalam drawing kamu sekarang yang saya terima, 3 single titik, 1 pasangan. Dan saya bagi tahu siap-siap ya, saya tak nak susunan titik macam ni. Kamu gelak. Alright, nanti kita tengok dalam exam. Alright, kamu sekarang apa teacher lukis ni, tak ada orang letak macam ni. Memang ya, kita tak boleh letak macam ni. Sama juga, saya tak nak terima yang letak macam ni. Okay, hang macam duk buat bulatan pula kat dia, tak payah. Kita mesti kena 1, 1, 1, 1. Ambil kiri, kanan, atas, bawah. Okay, so that is your nitrogen over here. And nitrogen sekarang adalah non-metal. Non-metal dia banyak kumpulan. So nak bagi tip sikit, kalau dia adalah group 15, group 16, group 17. Okay, kalau dia adalah kumpulan-kumpulan ni yang akan pegang 5 valence electron, 6 valence electron, 7 valence electron. A bit of tips. Diorang akan donate, sorry. Diorang akan accept untuk jadi anion. Diorang akan accept untuk jadi octet dan juga anion. Satu lagi, bila dia non-metal, dia boleh kongsi. Alright, dia boleh kongsi. So soalan dia, accept berapa dan kongsi berapa? Senang je nak tengok. Dah lukis Lewis structure, tengok ada berapa yang single. Ada 3 yang single. So dia akan accept berapa? Dia akan accept 3. Alright? Okay? Macam lelaki lah, kalau dia boleh kahwin 4, dia dah kahwin 1. So dia ada 3 kosong lagi. So dia boleh kahwin berapa lagi? Dia boleh kahwin 3 lagi. Macam tu lah. Okay? Alright? Apa kalau cakap macam tu, apa lajulah faham. So kamu boleh accept 3 elektron lagi. Dan satu lagi, bila kamu boleh share, kamu nak share berapa? Sama juga, ada berapa yang single, kamu boleh share berapa? Kita boleh share 3. Boleh accept 3, boleh share 3. Sebab apa boleh accept 3, boleh share 3? Sebab dia adalah group 15 yang di mana dia adalah non-metal. So saya dah bagi tips dah. Saya dah bagi 5 kumpulan, group 1, group 2, group 15, group 16, group 17. Okay? Alright? So that is the 5 tips yang saya bagi, 5 kumpulan yang saya dah bagi. Ingat yang tu. Okay? Next. Carbon. Yang ni boleh tengok. Carbon. Single. Alright. That is your carbon. Mesti adalah 4 single. Dan bila carbon, tadi saya bagi, kalau kamu perasan, tips yang teacher bagi kat sini hanya adalah untuk group 15, 16, 17. Kamu perasan group 14 hilang. Ni lah group 14 nya.
So group 14 dia akan jadi apa? Kalau tadi boleh accept untuk jadi anion dan share. Group 14 tak boleh. Group 14 kita hanya boleh share. Sebab apa dia hanya boleh share? Kalau tadi kita boleh terima sebab saya 5. Saya pegang 5, saya pegang 6, saya pegang 7. So saya tak cukup 3, saya tak cukup 2, saya tak cukup 1. So saya terimalah. Betul. Tapi yang ni saya pegang 4. Saya nak buang 4 susah, saya nak terima 4 susah. Okay? Dan dia takkan buat macam tu pun. So apa yang dia akan buat? Dia akan share. Dia akan share 4 elektron. Sebab tu carbon akan sentiasa covalent. Alright, sebab tu carbon, kalau kamu tengok carbon jadi central atom, carbon akan sentiasa jadi covalent compound. Okay, dia sentiasa share. That is your group 14. So kita dah bincang group 1, group 2, group 14, 15, 16, 17. Ada 2 group lagi tak bincang. Oksigen malah nak bincang. Oksigen, tunjuk jawapan je. That is your oxygen. Sama, kena ada 2 yang berpasangan, 2 yang single. Oh, by the way, sayang, bila kita bermain dengan titik kat sini, titik yang bagi markah, betul? So, hang jangan bagi titik macam ni kat aku. Okay? Saya buat kat kelas lain, budak kelas lain, budak lelaki ada. Apa teacher? Benda kat sini adalah apa dia? Saya tak nampak. Macam kamu lah. Saya buat kamu tak nampak. Saya tak naklah benda ni. Okay? Alright? Kamu kena ingat ya. Kamu buat, kamu nampak. Tapi yang bagi markah, saya. So, kamu kena buat something yang saya nampak. Bukan kamu nampak. Make sense? Fair enough? Dan orang tua ni, dia kadang-kadang orang tua ni dia susah tu. Saya tak rasa tua sangat pun sebenarnya. Tapi membahasakan diri tua lah kan. Untuk kamu diri besar sikit. So, tak payah kedekut lah dengan titik tu. Okay? Saya serius ya, kalau saya bagi nota macam ni, hampa menyampah kat aku kan. So kalau kamu bagi jawapan macam tu kat saya menyampah jugalah. Okay, saya pesan siap-siap titik tu yang bagi markah. So bukti betul-betul. So oksigen group 16 kita dah bincang tadi. So oksigen kat sini boleh accept 2 elektron, boleh share 2 elektron. Sama ya, bila kita cerita nak capai oktat, kamu kena bagi tahu berapa yang kamu nak terima, berapa yang kamu nak share. Jangan bagi tahu share sahaja. Bagi tahu berapa. Cek jawapan balik. Okay. Yang ni tak nak bincang juga, yang ni nak bagi jawapan je, yang ni senang. So yang ni Na1 group 1, so dia akan donate 1 valence electron. Okay, tak ada apa. Br7, so dia kena ada 3 yang berpasangan, 1 yang single. Kat sini akan donate, kenapa Syed dok tulis donate hari ni? Dia akan accept 1 untuk capai oktat dan dia boleh share 1. Okay, yang ni tak ada apalah, kita dah bincang tadi. Yang ni saya nak tengok. 2 ni last yang saya nak tengok. Neon. Neon adalah group 18. Group yang kita belum bincang adalah group 18 dengan group 13 ini. 2 group yang kita tak bincang lagi. Yang saya tak bagi tips lagi. So apa nak jadi pada group 18? Group 18 ada berapa valence elektron sayang? 8. 8. Okay. So 8 bermakna dia akan penuh. Dan bila saya guna perkataan penuh, bermakna benda ni sekarang sudah jadi oktat. Your group 18 sangat stabil. Your helium, neon, krypton semua tu sangat stabil. So bila dia dah oktat, kita buat tak apa-apa kat benda tu? Alright, kita tak akan buat apa-apa. Sebab apa? Saya dah stabil. Kalau saya buat something, saya akan jadi tak stabil. Bear that in mind, setiap perubahan yang kamu buat, kamu hanya nak berubah ke lebih elok. Kamu beli facial tu sebab facial tu akan buat hang lagi cantik. Hang tak akan beli facial yang buat hang lagi buruk. Okay, so kamu akan buat something yang sentiasa buat kamu lagi elok. Therefore, bila saya dah sangat elok, saya tak akan buat apa? No changes. Dia tak akan terima, dia tak akan buang, dia tak akan share dengan siapa-siapa pun. Okay, no changes. And that is your group 18. Kita nak tengok group 13. Group 13, very special thing. Group 13 yang kita biasa jumpa sayang, selain daripada gallium, gallium kamu tak biasa jumpa. Yang kamu biasa jumpa adalah aluminium. Dalam silibus kita, group 13 kawan dia yang kita biasa jumpa sebenarnya aluminium. So group 13 ni satu benda, dia metal. Dia logam. Alright? Tapi dia boleh donate dan bila dia donate, dia boleh donate 3 valence electron. At the same time, dia adalah satu-satunya group yang dia boleh share 3 elektron. Dia bukan satu-satunya group, dia satu-satunya group logam yang boleh share. Okay, sebab logam biasa, group 1, group 2 tadi, kumpulan 1, kumpulan 2 tadi, kita akan donate je. Dia mesti jadi cat ion.
Alright, tapi group 13 ni dia special sikit. Dia logam yang boleh donate, logam yang boleh share. Contoh yang boleh donate adalah aluminium, ataupun saya bagi siap-siap, kalau donate dia akan jadi ionic, kalau share dia akan jadi covalent. Okay. So bila masa aluminium akan jadi ionic, bila masa aluminium jadi covalent. Saya bagi contoh siap-siap, dan contoh yang saya bagi ni adalah contoh yang biasa keluar dalam exam. Ionic aluminium oxide. Bila aluminium kawan dengan oksigen, aluminium akan jadi orang yang donate, dia tak share. Bermakna aluminium akan jadi aluminium 3+ kat sini. Okay. Satu lagi, aluminium fluoride. Dan bila masa dia nak jadi covalent, aluminium chloride, aluminium bromide. So berhati-hati kat sini. Ni tips yang habis bagi dah ni. Ni benda yang akan selalu keluar exam dan selalu akan perangkap kamu. Kita nak buat kamu confused. Satu je kena ingat. Bila aluminium dengan fluorine, chlorine, bromine, iodine, dengan fluorine sahaja dia akan jadi ionic. Dia akan jadi Al3+. Tapi kalau aluminium chloride, aluminium bromide, dia akan jadi covalent. Dia orang akan share. Okay? Kalau siapa yang nak tanya kenapa tu, kita tak belajar kenapa, kita belajar tahun depan. Tapi reason dia, electronegativity. Alright, perbezaan electronegativity tak banyak, so saya tak bagi kat dia. Saya kongsi dengan dia. Alright, itulah ringkasan kenapa dia. Okay, question? Boleh? Alright, so that is your group 13. Dan bila dia ada group 13 kat sini, gallium saya untuk soalan ni, gallium saya ada 3. So 3 teacher, letaklah macam mana pun janji 3. Dan disebabkan dia adalah group 13, so saya tak tahu partner dia siapa. Group 13 saya boleh share 3. Group 13 saya boleh donate 3. Satu-satunya logam yang boleh share. Okay, yang ni yang kita nak bincang lah. So saya dah bagi tips sikit kat sini. Kita dah ada group 1 until group 18. Apa property yang biasa dia akan buat untuk mencapai oktat. Apa yang kita bincang semua ni, satu je. Saya nak capai oktat. Okay, saya nak capai oktat. That is the reason. Okay. So cerita pasal oktat, saya nak masuk kepada oktat. Formation ni kalau ada masa kita akan bincang minggu depan. Boleh buat, YouTube video ada dan benda ni sangat-sangat senang. Alright, my tips kat sini satu je. Kalau ionic, arrow dia single headed. Okay. Kalau covalent, kalau covalent, ini covalent, kalau covalent, kalau covalent, arrow dia double headed. Yang tu je. Kalau siapa yang dah tengok video kat YouTube tu, kamu akan perasan. Okay, yang tu je. Video kat YouTube tu panjang sebab sepatutnya saya tak plan nak ajar pun chapter ni. So kamu patut tengok video tu sepenuhnya sebab tu video tu panjang. Banyak contoh. Nak senang, nak pandai, nak bijak. Bila tengok tu, hang jangan tengok macam tengok movie weh. Alright? Okay, saya tak buat apa-apa dalam tu. Pegang pen, pegang kertas, buat. Dan kamu akan pandai. Okay? So, next yang kita nak masuk terus adalah untuk your assignment. Untuk siapa yang dah buat, boleh tengok balik apa yang kamu buat betul tak? Untuk siapa yang belum buat, sila belajar sebab saya nak draft esok pagi. Okay, assignment nanti kita bincang lah selepas saya tutup recording. Okay. Alright, that is your step untuk kamu lukis Lewis structure yang kita nak bincang. And bila kita kata draw Lewis structure, okay, draw Lewis structure, most of the time, step ni, bukan most of the time, step yang saya bagi ini hanya adalah untuk covalent structure. Step yang saya bagi ini hanya adalah untuk covalent structure. Untuk ionic kita tak lukis macam ni. Okay. So hanya untuk covalent structure. Step dia sama dengan apa yang saya bagi kat YouTube, sama dengan nota kamu. Cuma yang ni saya ringkaskan, saya pendekkan. Saya malas nak baca dah, kita buat soalan terus. Okay. Kita buat soalan terus. Kita tengok apa maksud step-step ni. So, benda pertama yang saya ada sangat senang. Saya ada CH4. Structure yang paling senang dalam dunia. CH4. So, bila teacher ada CH4, the first step, what would be your first step kalau soalan minta draw Lewis structure? Anybody? Total valence electron. Total valence electron. Okay. Yang dah buat total valence electron saya berapa? C4. C4, hydrogen. 1/4. Okay, thank you. That is the way we calculate the total valence electron.
Okay, next yang saya nak bincang, yang saya tak bincang sangat dalam video adalah apa tu sebenarnya total valence electron berkaitan rapat dengan Lewis structure. Total valence electron adalah jumlah valence electron yang ada dalam ni. Dan bila kita kira jumlah, kenapa nak kira jumlah dan kenapa total valence electron kamu kena kosong? Sebab kita nak make sure ini adalah bilangan elektron yang kita boleh masuk dalam Lewis structure. Tadi pada awal tadi kita bincang apa tu Lewis structure. Lewis structure adalah untuk tunjuk valence electron. Sekarang Lewis structure saya bukan untuk seorang. Lewis structure saya adalah untuk satu molekul. Dalam satu molekul tu sekarang ada 5 orang. Ada carbon, hydrogen, 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 hydrogen. So jumlah valence electron diorang adalah 8. Dan bila kita nak letak dalam Lewis structure, sebab tu kita kena tolak. Setiap kali kamu letak elektron dalam Lewis structure, kita kena tolak. Sebab kita hanya boleh letak 8 dalam Lewis structure kamu. Kita tak boleh letak lebih. Letak lebih, Lewis structure kamu salah. Sebab dia tak ada pun lebih daripada tu. Sebab tu bila kamu next step, bila kamu lukis, kamu akan pilih skeletal structure. Kamu pilih central atom. So central atom saya, cara kimianya adalah kita pilih the more electropositive. Central atom adalah orang yang more electropositive. Okay? Cara senang adalah tengoklah formula tu sayang. 1 karbon 4 hidrogen. Hang rasa siapa nak duduk tengah? Tu cara senang lah. Okay. So untuk case ni, saya tunjuk dulu karbon duduk tengah. Dan saya tak nak kamu nampak step tu adalah benda yang kamu kena fikir. Bila saya dah bagi step, sebab saya tak nak kamu fikir. Kamu kira jumlah elektron dah betul. Next step, pilih central atom, letak skeletal structure. Skeletal bermakna single bond, single bond, single bond, single bond. Tak payah fikir double bond, tak payah fikir octet, tak payah fikir cukup ke tak cukup. Tak payah. Kalau nak kena fikir, saya tak bagi step dah. Alright. Total valence electron, central atom, single bond, single bond, single bond, single bond untuk semua terminal. Habis. Dan setiap satu single bond, berapa elektron? 2. Thank you untuk jari anda. Alright, 2. Okay. So satu single bond adalah 2 elektron. Kamu akan nampak benda ni dalam formation tadi. So one single bond adalah 2 elektron. Saya guna 4 single bond. So 2, 2, 2, 2. Saya guna. Saya hanya ada 8. Saya dah guna 8. So saya tinggal kosong. Bila kamu dah tinggal kosong, bila total valence electron dah tinggal kosong, berhenti dah step tu. Jangan tengok step tu. Berhenti step. Kita akan check terus octet dengan duplet. Kita akan check semua orang capai tak octet, capai tak duplet. Okay? So kita tengok dulu terminal atom. Saya biasa suka mula dengan terminal atom. Terminal atom saya hydrogen. Dan dikeliling hydrogen saya, surrounding my hydrogen, saya dikelilingi oleh satu ikatan. Semua hydrogen saya dikelilingi oleh satu ikatan. Dan kita tahu satu ikatan bermakna 2 elektron. Dan hydrogen adalah satu-satunya orang dalam silibus kita yang akan jadi duplet. Dia tak akan capai octet sebab dia hydrogen. Okay. So hydrogen dengan kata lain stabil. Carbon pula. Carbon surrounded by how many electron? Saya dah betul? Carbon dikelilingi oleh berapa elektron? Surrounded by how many electron? Saya dah betul? Aku rasa line dia okey je. Sebab saya nampak kipas kat belakang dia tu berpusing. Saya dah ke? Ha, 8. 8. Thank you. So, it's surrounded by 8 elektron dan bila 8 kita tahu dia octet. So, dah betul lah. Stabil, stabil. Betul lah. Bermakna kita berhenti kat situ. So, adakah kita akan go through semua step? Tak. Alright, kamu akan go through step 1, kamu akan go through step 2. Alright, dan kita akan go through step 3 kalau kalau pacik ni belum kosong. Kalau benda ni belum stabil, then kita proceed step 2. Kita tak payah buat semua step. The moment dia kosong, the moment total valence electron kamu kosong, kamu berhenti saat, kamu check benda ni. Kalau benda ni dah stabil, that's it, kamu berhenti. Kamu betul dah tu.
Alright, bermakna CH4 kamu will look something like this for the Lewis structure. Dan this is the correct Lewis structure untuk CH4. Untuk jam pertama ni dia betul. Jam kedua nanti dia salah. Kita tengok kenapa nanti. Alright, sebab kita akan belajar shape. So that is for carbon. Dan a very big tips over here adalah, tak apa kita tengok nanti yang tu. So soalan kedua, setakat ni soalan. Okay, tak ada, baras. Kita tengok. Soalan senang, kita bergerak kepada CO2. Kita bergerak kepada CO2 dan saya nak total valence electron CO2 yang dah kira. Check it. C4 O6 darab 2 12. So total dia 16 elektron. Dan sayang, dalam dunia ni kalau kamu tak pandai congak, we have one thing called calculator. Alright. Kamu akan nampak penting mana total valence electron kamu nanti. So, siapa central atom kita kat sini, Aisyah? C. C. Lepas tu kita letak apa? Letak apa bond? Ha? Letak dia punya bond. Bond. Single bond. Single bond dengan oksigen, single bond dengan oksigen. Dan single bond ni tolak berapa, Aisyah? Tolak 4. Tolak 4 sebab satu single bond adalah 2 elektron, so kita guna 2, kita tolak 4 tinggal 12. Saya serius ya, kalau tak pandai congak kita calculator ya sayang. Alright, next Nurin, apa yang kita buat? Belum kosong ni, apa yang kita buat next? Tengok sama ada dia octet atau duplet. Tengok sama ada dia octet atau duplet tak? Kita akan tengok yang tu bila total valence electron dah kosong. Sekarang total valence electron saya belum kosong. 12 lagi. Next start. Susun elektron Susun elektron kat mana? dekat O. Dekat O. Nak Dekat susun berapa? oksigen. Susun berapa? 6. 6. Kenapa nak susun? 6. Susun 6 betul. Tapi kenapa nak 6? Kenapa tak susun 5? Sebab Miss Fong tunjuk 6 je dalam video. Aziatul? Sebab dia macam nak penuhi sebab dalam satu tu ada 6. Sebab dalam satu tu ada 6. So kalau saya letak 5 tak penuh. Sebab dia ada 12. Okay, Rifah? Rifah? Sebab nak octet. Thank you, Najwa tak tahan dah tu. Sebab dah octet Miss Ong. Okay, kenapa letak 6? Nurin betul, kita letak 6, alright. Yang kawan-kawan Aziatul kata nak penuh tu, bukan penuh sayang. Penuh tu 8. 8 tu oktat. Kenapa nak letak 6 lagi? Sebab kita nak oktat. Kalau kamu tengok ke oksigen kamu sekarang, oksigen pegang 2 elektron. Oksigen pegang 2 elektron dan apa next step kita adalah we want to octet your terminal. Terminal kita hari ni adalah oksigen. Terminal kita hari ni adalah oksigen. Kita nak octetkan dia. Dan sekarang saya dah pegang 2. Saya tak cukup 6. So saya kena letak 6. Alright Nurin? Dan kita letak 6 sebab kita nak octetkan dia. Dan dia akan letak dalam keadaan berpasangan. Sebab tu Nurdin asal kata 3. Dia kena letak dalam bentuk 3 pasangan lone pair. Kita akan tengok apa tu lone pair nanti. Okay. So, dua-dua pun sama. Kita akan letak 3 pasang lone pair, 6 elektron untuk oktetkan oksigen. Alright, untuk oktetkan oksigen. Dan sama kita kena tolak. Kita guna 6, 6, 6. So, saya dah guna 12 elektron. So, saya dah kosong. Dah kosong, baru kita check oktet dengan duplet. Alright, dah kosong, baru kita check oktet dengan duplet, tengok betul atau salah. So saya check terminal dulu, saya suka check terminal sebab terminal saya biasanya memang akan oktet lah. Kita baru oktetkan dia. Alright, ada 8 elektron around it, so dia oktet. Next kat sini, carbon. Alright, next kat sini, carbon.
Rasa-rasa dia octet dah belum? Syahinda? Syahinda kata belum. Syahinda dia ada berapa elektron? Karbon sekarang pegang berapa elektron? Pegang 4. Pegang 4, thank you. So dia belum octet. Okay. Untuk siapa yang cakap, teacher, kenapa dia tak jadi incomplete octet? Untuk siapa yang kata dia kenapa tak jadi incomplete octet, kita akan tengok nanti a bit of big tips kamu. Carbon. Carbon sampai bila-bila masa. Carbon sampai bila-bila masa must be octet. Carbon kalau keluar dalam exam kamu, dia akan jadi soalan paling senang dalam dunia sebab dia takkan jadi benda lain, dia tak mungkin jadi benda lain, dia mesti kena octet. Okay? So, carbon belum octet, therefore carbon kat sini adalah salah. Bila salah, kita tak boleh berhenti lah. Kita kena proceed lah. Dan kita akan proceed kepada step akhir kamu, step 5. Kenapa step 5? Sebab total valence elektron saya dah kosong sayang. Total valence elektron saya dah habis. Bilangan elektron yang kita ada, kita dah masukkan semua dah. Alright, that's it. Saya dah tak ada elektron dah. Dan bila saya dah tak ada elektron, adakah saya boleh masuk elektron suka hati? Tak boleh. Saya dah memang tak ada elektron tu. So apa yang kita buat, kita akan tengok pada step 5 kamu, dan kalau kamu tengok step 5 kamu, apa yang dia kata, kita boleh form double atau triple bond. So kat sini kita akan form double bond by using the lone pair of the oxygen. Bear that in mind, jumlah elektron dah ada dalam ni. Kita tak boleh tambah suka hati. Dengan kata lain, kamu tak boleh tambah ikatan, kamu tak boleh tambah titik. Kamu hanya boleh guna titik ini tukar kepada ikatan. Guna titik ini tukar kepada ikatan. Okay? So kamu boleh jadi oksigen jadi double bond dengan carbon, dan setiap oksigen sekarang tinggal berapa lone pair? Satu dah guna untuk jadi double bond. So dia hanya akan tinggal 2 lone pair. Semua titik yang kamu tak kacau, semua titik yang kamu tak guna kena kekal dan ada balik. Salin dengan kata lain. Okay, kena copy paste. Alright. Dan kenapa oksigen sanggup bagi? Kalau kamu tengok balik sayang, oksigen kekal oktat. Oksigen akan kekal oktat. 2 elektron dalam lone pair, 2 elektron dalam lone pair, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Oksigen kekal oktat. Kalau saya kekal stabil, saya nak bagi kamu dan tolong kamu stabil. Saya bagi je, tak ada masalah. Dan yang paling penting, kenapa buat macam ni? Kenapa nak bagi kat dia? Sebab karbon sekarang akan pegang 8 elektron dan karbon akan jadi oktat. Make sense? Okay, soalan? Boleh? Okay. Miss, kalau ambil yang bawah tu, Kalau? ambil yang bawahnya, yang elektron tu, 2 tu, tak ambil atas, ambil yang bawah. Boleh ambil bawah, atas, kiri, kanan boleh. Tak ada masalah. Boleh. Okay? Boleh ambil mana-mana. Sama je. Safia? Yang titik dia tak payah penuhikan ke? Tak perlu. Yang kad tak payah. Maksud Safia kena letak 2 lagi kat sini. Tak, kan kena bagi penuh yang atas bawah kiri kanan tu. Tak payah Tak payah sebab dia- dia lengkap. Oh, okey. Dia kita dah bagi penuh. Safia tengok kita dah bagi penuh kat sini. Nampak? Kita dah bagi penuh kat sini. Tapi kita guna dia untuk jadikan ikatan. Ingat tak? Satu ikatan adalah 2 elektron. Kan? 2 titik. So kita tukar 2 titik ni kepada ikatan. So boleh tak dia penuh lagi? Boleh tak ada titik ni lagi Safia? Tak boleh dah. Sebab titik tu kita dah guna, dah jadi ikatan kat sini. Ni ikatan dia. Alright, kita dah jadi yang ni. So tak boleh lah. Okay, so dia tak boleh penuh lah. I mean tak boleh penuh as in dia tak perlulah penuh. Alright, dia dah penuh dah, dia 8 dah tu. Okay, soalan lagi? Miss. Ya. Kalau contohlah CH2 kan. Kalau contoh the CH2 dia akan jadi CH2, C double bond dengan H, single bond H kan. Very first question CH2 tak wujud dalam dunia ni.
Tak, saya nak Kamu nak tanya soalan assignment? lebih kurang. Nanti kita bincang. Okay. Yang tu kita sembang nanti. Okay. Stage tu tak wujud ya. C minimum akan jadi stage 4 lah sepatutnya. Okay. Alright. Lagi soalan? Lagi? Boleh? So bila masa nak jadi double bond, bila masa nak jadi triple bond? Bila elektron saya tak cukup. Bila total valence elektron saya dah kosong, pacik ni dah kosong, saya dah tak ada elektron nak bagi kat dia. Bagi kat orang tengah. Orang tengah tak cukup, orang tengah je tak cukup. Orang tepi semua cukup. Betul? So ambil lah yang orang tepi punya, bagi kat dia. Alright? Okay? So ingatlah, bila sampai kat kosong, kita masih akan check benda ni dulu. Kalau benda ni salah, tak cukup, baru kita proceed dengan step seterusnya. Kalau dia dah cukup, kita berhenti. Okay? So kita tak perlu go through all the step. Alright, next kita tengok. Setakat ni soalan? Boleh? Okay. Next, kita dah bincang semua yang carbon punya. So saya nak masuk kepada soalan yang ada octet lain. Ataupun kita bincang satu lagi carbon punya. HCN. Alright. Miss, Ya. Miss, Hmm. yang tadi tu boleh buat triple bond kan? Yang tadi tu yang ni. Tak bincang kan ni? Ni. Sebelum ni, yang CO2 tu. Okay. Boleh tak? Alright. Kalau kamu tanya saya, maksud kamu jawapan kamu yang ni. Ni jawapan kamu. Okay. Ya. Alright. Setakat Lewis structure dia betul. Setakat Lewis structure dia tak salah. Dia memenuhi Lewis structure. Tapi adakah ni structure yang paling betul? Tak, dia bukan structure yang paling betul. Dan kenapa dia bukan? Cuba tengok video yang saya tulis former charge dengan plausible structure. Contoh pertama yang saya bincang adalah yang ni. Alright, contoh pertama yang saya bincang, kenapa jawapan yang ni betul, kenapa jawapan yang ni salah. Ada kat video tu. Okay? Alright. Hari ni kita nak fokus yang ni je, nak lukis dengan betul. HCN. Okay, untuk soalan HCN ni, tips a bit. Untuk soalan macam HCN ni, dia adalah bonded like this. Sama juga dengan soalan OCN minus, maksud dia OCN minus. Kalau keluar dalam exam lah. Satu lagi. SCN minus yang dia suka keluar. Sama juga SCN minus. Itu cara susunan dia. Okay? So that is the tips yang saya boleh bagilah. Same thing, kita nak kira total valence electron untuk HCN. Total valence electron feature kat sini, hydrogen 1, carbon 4, nitrogen 5. Total valence electron kita 10. Kalau saya laju sangat untuk total valence electron dan tak bagi tahulah. Next, again saya dah bagi tahu dah, susunan dia adalah HCN like that. So kita akan susun ikut H, ikut C, ikut N. Next question kat sini. Next question kat sini, kita tolak berapa, Rashidah? Tolak 4. Tolak 4 sebab? Sebab satu dia sebab satu pair tu dipegang 2 elektron. Sebab satu pair tu dia pegang 2 elektron, satu bond. Satu bond. Okay. So kamu tinggal 6 kat sini, 10 tolak 4. And then next thing, what do we do? Next thing, what do we do? Anybody? Open? Yang ni open? Selain daripada I? Boleh lah, open semua boleh jawab. Next, what do we do? HCN. Valence electron ada lagi. Valence electron ada 6 lagi. Boleh tak berhenti dan check octet duplet? Tak boleh kan sebab kita tak octet lagi. So kita tak boleh check. So, hang sembang apa tu Ain? Letak elektron. Letak elektron kat siapa soalan saya? Nitrogen. Saya ada 2 terminal atom. Sebab kita tahu kalau dia tak kosong lagi Misong, kita kena octetkan terminal atom. Terminal atom kita ada 2. Alright? Terminal atom kita ada 2. Okay? So tadi Syahidah kata
Saya tanya, nak octetkan nak tak kat siapa? Kita akan octetkan pada N. Kenapa kita octet pada N? Sebab hidrogen, dia flat. Dua je. Kalau hidrogen jadi terminal atom sayang, kalau hidrogen jadi terminal atom, kita tak buat apa kat dia. Alright? Dia cukup macam tu je lah. Dia tak boleh pegang double bond, dia tak boleh jadi apa. That's it. Nah, tips ni, dia tak boleh pegang double bond. Mari ni, hidrogen tak boleh pegang double bond. Alright? Menjawab soalan sikit. So, hidrogen tak boleh pegang double bond, dia hanya duoblet, dia duduk diam-diam kat situ. So, saya hanya perlu octetkan nitrogen, dan untuk octetkan nitrogen, standard kita letak 6 biji dan 6 biji tu dalam pasangan 2-2-2. So 3 pasang lone pair. Tolak 6, habis kosong. Bila dah habis kosong, sama kita akan check octet atau tak sebelum kita sambung. Hidrogen pegang 2, duoplet. Cukuplah. Carbon pegang berapa sekarang? Syahira? 4. Carbon pegang 4. Octet tak sayang? Tak. Tak octet. Okay. Nitrogen. Nitrogen pegang berapa? Najwa? 8. 8 octet ke? Ya. Yap. Okay. So, nitrogen pegang 8 dan dia octet. Okay. So, apa yang tak octet sekarang adalah carbon. Dan bila carbon tak octet, bermakna struktur kamu belum betul ni. Alright. Laili, apa yang kita boleh buat untuk octetkan carbon kamu? Boleh tak masuk titik-titik lagi? Dekat tak boleh. Tak boleh. Okay. Batu, apa yang kamu boleh buat? Buang. Buang. Saya tak cukup sayang, hang buang lagi. Habis aku. Apa yang kamu boleh buat untuk cukupkan carbon? Sebab carbon yang tak octet sekarang. Dah buang. Kita tukar titik-titik tu kepada bond. Rashida kata kita tukar titik-titik tu kepada bond. Thank you. Dia dah kosong. Jadikan triple bond. Thank you, Rifa. Dia dah jadi kosong. Bila kita dah jadi kosong, bermakna bilangan elektron yang kita guna ni dah habis dah. That's it. Semua elektron dah duduk dalam ni. Kita tak boleh tambah double bond, kita tak boleh tambah titik. Dan of course kita tak boleh buang lah sayang kan. So macam Rifa dengan Rashida kata, kita akan jadikan titik ni kepada bond. Okay. Tapi carbon sekarang bawa 4 sayang. Dia baru pegang 4. Dia tak cukup 4 lagi. So kita baru bagi 2. So kita kena bagi 2 lagi. Dan kenapa 2 kali ni datang daripada nitrogen? Sayang, tengoklah struktur kamu. Siapa yang pegang titik? Nitrogen sahaja. Hidrogen ada titik tak nak bagi? Alright, hidrogen tak ada titik. Sebab tu hari ni, hidrogen tak boleh pegang apa-apa lebih daripada single bond. Sebab dia tak ada titik untuk dijadikan single bond. Nampak? Dia tak ada lone pair untuk dijadikan single bond. So kat sini, apa yang akan berlaku? Hidrogen kekal, single bond dengan carbon duduk diam-diam. Dan saya akan dapat 2 ikatan baru daripada nitrogen. Dan yang paling penting, nitrogen hanya akan tinggal 1 lone pair. Nitrogen hanya akan tinggal sepasang lone pair sebab 2 pasang lone pair tu, yang ni dengan yang ni dah masuk jadi double bond. Okay, bila dia dah masuk jadi double bond, dia jadi bond. Dan yang paling penting, semua orang masih stabil. Hidrogen masih duplet. Alright. Nitrogen masih octet. Okay, 2, 4, 6, 8. Dan yang paling penting, carbon dah octet. So structure kamu akan betul like this. Dengan keadaan single bond, triple bond dan 1 pasang lone pair pada nitrogen. Okay ke? Senang ke? Weh, ni chapter yang saya paling suka masa saya jadi student. Tak sesyok ke main dengan titik je? Daripada nak kira 10 kuasa negatif 23. Buat main titik. Betul tak? Tak lah. Saya suka weh chapter ni. Sampai saya masuk U saya suka. Best. Senang. Okay? Sebab hang buat apa pun dia nak 1 je weh. Dia nak octet. Alright? Dan saya ada 10 elektron, saya masuk 10. Orang dah kata hang ada 10, hang dah masuk 10. Hang jangan pergi tambah.
Benda ni jadi susah sebab kamu pergi tambah ikatan suka hati, kamu pergi tambah titik suka hati. Jangan. Hang kena ingat satu benda je. Ikatan dengan titik kat sini bukan apa. Ikatan yang ni adalah valence electron. So kamu tak boleh tambah suka hati. Okay, ingat yang tu je. So setakat ni problem? Kita dah bincang 4 soalan dan 4 soalan ni kalau kamu perasan dia orang ada satu benda yang sama di mana carbon duduk tengah. Okay, carbon duduk tengah dan like I say, carbon mesti kena capai oktat tak kisah jadi apa. Alright, carbon mesti kena jadi oktat. Okay, and saya nak masuk sikit sebelum kita sambung. Benda ni, elektron-elektron yang duduk kat sini, kita panggil benda ni lone pair. Alright, ni ejaan dia. Saya selalu cakap lone pair, lone pair. Apa tu sebenarnya lone pair? Lone pair is actually valence electron. Okay. Valence electron that don't involve in bonding. Okay. Apa sebenarnya lone pair? Lone pair adalah pasangan elektron yang tak terlibat dalam ikatan. Kita tahu valence electron adalah elektron yang kita guna dalam ikatan. Ni ikatan-ikatan yang kamu ni semua adalah daripada valence electron. Tapi apa itu lone pair? Lone pair adalah valence electron tapi dia tak terlibat dalam ikatan. Tapi dia masih valence electron. So dia duduk kat luar tu diam-diam. Alright? Kalau kamu tanya kenapa dia nak duduk luar tu diam-diam, kenapa dia tak masuk je dalam ikatan? Sebab kita nak dia orang oktat. Tengok, kita nak dia orang oktat. Kita nak terminal atom oktat juga. So lone pair adalah pasangan elektron yang tak terlibat dalam ikatan. That is what we call lone pair. Dan nama pun pair. Hang tahu tak pair tu apa? Sepasang. Okay? So dia kena duduk dalam keadaan sepasang. Soalan setakat ni? Senang? Boleh move on. Okay, kalau senang kita nak masuk benda lain sikit daripada apa yang kamu pernah belajar di SPM. Kita ada 3 jenis oktat yang lain. Selain daripada oktat yang kita pegang 8 elektron, kita ada 3 jenis oktat yang lain. Okay? And what are the 3 oktat? Oktat pertama yang saya bincang dalam video ke ataupun yang kamu rasa kamu jumpa dalam nota, the first one. Rasa-rasa apa, Shazlin? Shazlin? Laili? Ya. The first octet, the first exceptional octet? Odd number octet. Odd number octet. Apa maksud odd number octet? Yang kamu Yang ada dekat central atom tu ada 7 ataupun 8. 7 ataupun 8? Odd number sayang. Nombor ganjil. Alright. So, odd number octet adalah yang pertama. Tak apa, kita sembang lebih pasal odd number nanti. The next one, selain daripada odd number octet, yang kedua, apa yang kita ada hari ni? Incomplete octet. Complete octet. Nurin, yang ketiga? Expanded octet. Expanded octet. Thank you. Kamu boleh ada 3 jenis lagi octet selain daripada octet. Kamu boleh ada odd number, incomplete, expanded. Okay? Dan yang paling penting sayang, octet masa adalah orang utama kita. We will always try to achieve octet. Tapi ada keadaan kadang-kadang, ada keadaan yang tak mampu untuk capai octet. Ataupun dia memang terpaksa tak jadi octet. So kita ada 3 keadaan ni je, kita tak ada lebih. Dan yang pertama adalah odd number. Apa maksud odd number? Nombor ganjil. Dan macam Rifa cakap tadi, the nombor ganjil yang kita nak adalah hanya 7 elektron at the central atom. Oh by the way, semua oktat yang saya tengok ni, 4 oktat ni, oktat biasa, odd number oktat, incomplete oktat, expanded oktat, 4-4 ni kita hanya fokus pada central atom. Okay, kita hanya fokus pada central atom. Terminal atom memang tak ada pilihan. Terminal atom memang oktat atau duplet untuk hidrogen. Okay, terminal atom jangan kacau. Yang ni semua untuk central. So, macam Rifa kata tadi 7.
7 sahaja Rifa, bukan 8. 7 sahaja. Kita akan pilih 7. Kenapa pilih 7? Sebab saya nak nombor yang paling dekat dengan 8. 8 adalah oktat. Saya tak mampu nak sampai 8. So saya akan pilih nombor ganjil yang paling dekat dengan 8. 7. Dengan kata lain, 5 saya tak terima, apa-apa lebih daripada 7 tu kita tak terima. Kita hanya terima 7. Alright? Ni tips habis dah ni. Baca buku tak ada benda ni. Okay? So 7. Dan orang yang boleh jadi odd number dalam silibus kita, sebab kamu hanya belajar period 1, period 2, period 3, dalam silibus kita, nitrogen, chlorine. Saya nak ingatkan satu benda. Yang saya cakap adalah diorang boleh ataupun diorang mampu untuk jadi odd number. Tapi diorang tak semestinya odd number. At the end of the day, saya akan cuba untuk oktatkan diorang. Diorang hanya akan jadi odd number bila diorang tak boleh nak oktat. Memang tak boleh nak oktat. Lepas tu memang jadi odd number. Dan orang tengah tu adalah nitrogen atau chlorine. Dan dia layak untuk jadi odd number. Alright, dalam silibus kita hanya diorang sahaja yang layak pegang odd number. Kalau tak ada pilihan. Okay. Dan untuk incomplete octet. Untuk incomplete octet, nama pun incomplete. Tak cukup, tak lengkap. So kita tak cukup 8. Alright. Dan untuk tak cukup 8, keadaan tak cukup 8, kita akan pilih sama ada ataupun yang biasa akan berlaku dalam silibus kamu adalah 4 elektron atau 6 elektron duduk di central atom. Okay, 4 elektron atau 6 elektron duduk di central atom. Dan sayang, kamu akan perasan kita ambil nombor genap sahaja. Kenapa? Sebab kalau nombor ganjil duduk sebelah. Ain duduk gelap apa Ain? Alright. So, incomplete octet Ain. Ain untuk siapa ni? Layak untuk siapa je? Be, boron dengan aluminium. Okay. Like I said just now, untuk 3 ni, kalau 3 orang ni jadi central atom, diorang layak untuk pegang incomplete octet. Tapi diorang tak semestinya pegang incomplete octet. Kita still akan cuba untuk octetkan diorang. Tapi kalau dah memang tak boleh, tak ada pilihan, elektron tak cukup, tak ada double bond, dan diorang boleh jadi incomplete octet. Okay. So, 3 orang ni, alright, budak saya yang dulu, zaman bila entah diorang hafal macam ni. Beban. Tu, okay lah, tak apalah. Betul lah apa yang dihafal tu kan. Alright. So, next, last but not least, expanded. Nama pun expanded bermakna dia akan lebih. Dia akan lebih daripada 8 valence electron around the central atom. Dia akan lebih 8. Dan biasa yang akan berlaku dalam silibus kamu adalah 10, 12, 14. Yang biasa kamu akan jumpa. Okay. 14 pun jarang sayang. Biasa kamu jumpa 10, 12 je. Okay. 14 pun sangat jarang. Yang ni yang kamu biasa jumpa. Dia akan lebih daripada 8. Dan kenapa dia boleh lebih daripada 8? Sebab dia akan duduk di period 3 and above. Period 3, period 4, period 5 and so on. Okay. Kenapa duduk period 3 boleh jadi lebih daripada 8? Sebab kehadiran d orbital. Bila kamu ada d orbital sayang, fikir logik. Saya boleh pegang 3s, saya pegang 3p, saya pegang 3d. Cuba tengok elektron yang dia boleh pegang. 2, 6, 10. Dengan kata lain, your expanded octet bukan setakat berhenti ke 14. Kalau kamu kata saya pegang 18 elektron around central atom. Betul ke salah? Betul. Expanded octet. Kan? Saya boleh pegang maksimum 18. Kita tak belajar sampai banyak tu yang risau. Okay? Sebab tu kalau ada d orbital, dia boleh ada expanded. Dan siapa boleh jadi d orbital? Siapa-siapa yang pegang duduk di period 3 and above, dia layak untuk jadi expanded octet. Okay? Contoh yang biasa kamu keluar dalam exam kamu, sulfur, phosphorus, chlorine, orang-orang itulah yang akan jadi expanded. Okay? Setakat ni? Okay? Boleh tentukan diorang? Ingat ya, yang ni adalah jenis octet yang kita boleh ada. At the end of the day, kita still akan cuba untuk octetkan diorang kalau kita tak mampu atau memang tak boleh dan only kita tengok benda ni. Okay? Alright? Question? Okay, next. Tak ada question? Kita tengok PF5. Okay, PF5. Alright, total valence electron.
Okay. Total valence elektron, phosphorus 5, fluorine 7 darab 5, 35. Total valence elektron saya 40. Okay. Dan saya akan ada phosphorus, single bond dengan F. So saya tolak berapa kat sini, Ain? Sepuluh. Tolak 10, saya tinggal 30. Apa yang kita buat pada 30 elektron yang tinggal, Aisyah? Masukkan dalam F. Masukkan dalam F dalam keadaan apa? 2. 2. Nurin, kenapa kita kena masukkan 2 ataupun 6 elektron kat F? Sebab yang single bond tu dah 2 elektron. So, Jadi kena tambah lagi 6 untuk octetkan dia. untuk octetkan dia, thank you. Ikatan dah pegang 2 macam Nurin cakap, so kita kena tambah 6 untuk octetkan dia. Dan setiap fluorine tambah 6 sayang. So 6 darab 5 kita dah habis guna 30. 30 dah habis. Dah kosong. Bila dah kosong, kita check apa pula? Kita check apa pula? Safia? Tengok P octet ke tak? Tengok P octet ke tak? P sekarang octet tak? Lebih. Lebih berapa? Ataupun 2. jumlah elektron berapa? So jumlah dia 10. So P sekarang pegang 10 elektron. Bila kamu kata oh P pegang 10, kamu akan cakap incomplete octet. Boleh tulis dulu. Alright, kamu boleh tulis okay P sekarang incomplete octet. Tapi sebelum berhenti, sebelum habis jawab, kamu kena buktikan betul tak P boleh pegang incomplete octet. Kita tahu incomplete octet hanya adalah layak untuk orang yang duduk period 3 dan ke atas. Period 3, period 4, period 5 and so on. Alright, sebab ada D orbital. So adakah P duduk di period 3? Macam mana kita nak tahu P duduk di period mana? Dalam exam. Tak ada periodic table. Siapa yang duduk tengok periodic table tu menipu. Siapa yang gelak tu dia duduk tengok tu. Siapa yang ada periodic table depan mata kamu tu, koyak periodic table tu buang dalam tong sampah. Bukan diberi. Macam mana kita nak tentukan phosphorus dalam periodic dalam period 3? Dalam exam. SPDF. Thank you. Kamu akan tulis SPDF notation guna proton number. Bila kamu tulis SPDF notation, kamu akan perasan P kamu ataupun phosphorus kamu duduk di period 3. So, orang yang duduk di period 3 layak untuk jadi incomplete octet. So, dia layak lah. Dan bila dia layak, dia betul lah. Okay. Dan bila dia betul, kita berhentilah kat situ. Okay. Kalau dia salah, baru kita sambung. Kita buat step lain, kita cuba betulkan dia. Tapi kalau dia dah betul, dia betul. Okay. Question? Ada? Next. Alright. Okay. Yang ni saya malah nak bincang, ada dalam video saya, tengok sendiri. Okay. Yang ni, kita nak tengok yang ni sikit. Bila soalan cakap draw the Lewis structure, berhati-hati ya, Li3N. Dia ionic ke covalent? Li, group 1 tau. Ni group 15. Rasa-rasa dia ionic ke covalent? Berapa ramai yang lukis macam ni guna total valence electron? Betul ke salah? Salah ya sayang, dia ionic. Dan bila ionic, jawapan dia patut like this. Ni patut jawapan dia. Sebab dia ionic. Okay. Sama juga dengan, alright, sama juga dengan ni. AlF3. Sama juga dengan AlF3. Okay. AlF3 pun adalah ionic. Okay, AlF3 pun adalah ionic. So, bila dia adalah ionic, lukisan kamu patut adalah like this. Kita tak nak fokus ionic hari ni. Kita nak fokus covalent je. So, ionic boleh tengok video lah. Okay. Ionic boleh tengok video. Kita memang nak fokus covalent je. Okay. So, soalan? Ionic kita memang tak fokus. Alright. So, tengoklah.
Soalan? Tak ada? Kalau tak ada, saya ada soalan. Bila dia jadi charge, pilih satu, CO32 minus dengan NO3 minus. Nak pilih mana? NO3 lah. C kita dah bincang tak habis-habis, carbon kan? Kita pilih yang lain sikit. So, let's say NO3 minus. Kita nak tengok yang ni pula. Okay. Tengok betul tak apa yang kamu lukis? So, dia adalah covalent. Kita akan fokus pada covalent hari ni. That is your covalent. Kita mula macam biasa. Total valence electron untuk NO3 minus. Okay. Total valence electron dia akan berubah di sini sebab kehadiran minus. Okay. Apa yang akan berlaku bila kamu ada N? Bila kamu ada N, kamu ada 5. Bila kamu ada oksigen, kamu ada 6 darab 3, 18. 18 tambah 5, kamu dapat 23. Soalan saya, betul total valence electron saya? Tak, Tak, Syairah kata tak. Sebab apa Syairah? sebab ada negatif. Bila ada negatif, apa yang kita buat? Kita kena tambah 1. Kita kena tambah Elektron. 1 elektron. Thank you. Kenapa kita kena tambah 1 elektron? Sebab dia negative charge. Negative charge bermakna kita accept elektron. Bila kita accept bermakna dalam kita ni, dalam NO3 minus ni, kita terima 1 elektron yang baru. So, bila kamu ada charge apa-apa, charge negatif apa-apa, kamu kena tengok dia negatif berapa, so kamu tambah berapa. So, total elektron yang kamu ada kat sini sepatutnya 24. Macam biasa, kita mula dengan N, single bond O, single bond O, single bond O. Dan disebabkan dia ada charge, sayang, jangan terlupa charge dia. Alright, jangan terlupa charge dia. Dia ada charge, so make sure dia ada charge tu. Okay, so next apa yang kita buat, kita akan tolak. Kita tolak berapa kat sini Laili? Laili boleh dengar je, Miss. Laili boleh dengar je sebab Tak ada cakap screen. alright. So 24 kat sini dan kita akan tolak 6 lah. Okay. So saya tinggal 18. Dan bila saya tinggal 18, apa yang kita buat next Aisyah? Masukkan elektron dalam O. Kita masukkan elektron dalam O, kita masukkan 6 untuk oktat. Benda yang sama weh kalau kamu perasan. Alright, muka Syahinda pun dah boring. Apa ni teacher, sama aja. Okay, memang sama. Kamu still buat tak betul. Alright, so kita dah masukkan 18 sebab setiap satu oksigen kena terima 6 dan kita ada 3 oksigen. Terima 6 sebab kita nak oktat. Alright, the same thing, memang the same thing. So dah kosong, bila dah kosong kita check oktat pada central atom. Okay, kita check oktat pada central atom. Nitrogen kamu sekarang pegang berapa elektron Ain? Nitrogen 6. Nitrogen, Ain, put away your phone. Alright. So your nitrogen adalah 6 kat sini dan bila ada nitrogen 6, kamu akan mungkin rasa nitrogen 6 incomplete octet. Soalan saya, kamu kena check. Ingat saya cakap, kamu kena check bila kamu kata dia incomplete octet. Nitrogen, adakah orang yang layak pegang incomplete octet? Najwa? Tak. Tak. Siapa yang layak pegang incomplete octet? Barium, aluminium, boron. Okay. Orang yang layak untuk terima incomplete octet hanya adalah beryllium, aluminium, boron. So nitrogen tak termasuk dalam tu. Dengan kata lain, nitrogen tak boleh jadi incomplete octet. Tu cara kita buat. Alright. Bila nitrogen tak boleh jadi incomplete octet, bermakna nitrogen kena jadi octet. Dia ada 2 pilihan je. Kalau dia tak boleh, dia kena jadi octet. Alright. Bila dia nak jadi octet, okay, bila nak jadi octet, macam mana nak octetkan dia kat sini? Anybody? Jadikan titik-titik tu sebagai bond satu lagi.
Alright, Single Rashida bond. suka bagi jawapan ni. Paling suka Rashida jawab yang ni. Alright, jadikan titik-titik itu jadi bond teacher. Betul, ayat dia saya suka. Dan sekarang saya ada 3 oksigen. Oksigen mana? Titik mana? Ha Rashida? Oksigen mana, titik mana? Pilih je salah satu. Pilih je salah satu. Betul. Pilih je mana-mana yang kamu berkenan hari tu dan kamu jatuh hati. Alright? And I fall in love with this today. So I choose this. Dan bila kamu pilih dia, kamu akan lukis balik. Alright? Kamu akan lukis balik. Make sure semua benda yang tak berubah pada asal tu tak berubah. Alright? Salah lukis. Orang lain yang tak berubah kena kekal. Duduk dan diam. Dia tak berubah. Duduk dan diam. Okay? Yang berubah hanya adalah orang yang kamu jatuh hati, yang kamu pilih tu jadi double bond. Dan bila dia jadi double bond, lone pair kamu berkurang. Lone pair kamu berkurang sebab dia dah jadi double bond. Charge kekal. Dan kamu akan perasan nitrogen kamu akan jadi oktat sebab nitrogen kamu akan pegang 4 ikatan. 8 electron around it. So nitrogen akan jadi oktat. Make sense? Soalan? Soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita sambung lagi. Saya sambung lagi dengan soalan yang kita nak bincang, soalan 5, XeF4. Total valence electron tak payah tanyalah. Xe8F. Okay, 36 kat situ. So saya ada 36. Apa yang kita akan buat? Kita akan jadikan Xe sebagai central atom. Agak obvious ya, Xe jadi central atom. F, 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 F. Okay. So kat sini saya tolak 8, semua dah pandai. 36 tolak 8, saya tinggal 28. Sekali lagi kalau tak pandai congak, kita ada satu ciptaan paling hebat dalam dunia ni yang kita panggil calculator. Yang wujud dalam hidup kamu. Alright, sila tekan calculator tu. Kita dah buat banyak contoh. Saya rasa kita dah buat agak banyak contoh dalam sejam ni yang kita duk kira. Kamu akan perasan sebenarnya Lewis structure kamu ni akan bergantung 100% pada total valence electron yang kamu kira. Dan pengalaman kita tanda exam, budak tak salah Lewis structure. Dia betul. Apa yang dia buat kat Lewis structure tu betul. Tapi dia akan salah kat sini. Dia akan congak salah. Dia darab salah, dia tambah salah, dia tolak salah, dia akan salah kat sini. Bayangkan total valence electron kamu tersalah, terkurang atau terlebih. Lewis structure hang akan salah. Untuk siapa yang dah buat assignment, Lewis structure salah, electron pair salah, geometry salah, bond angle salah. Siapa yang dah pergi belakang lagi, polarity salah. Lewis structure ni, satu je, total valence electron kena betul. Kalau total valence electron dah salah, sayang, saya doakan yang terbaik untuk apa yang berlaku selepas itu. Okay? Itu je saya mampu buat. Saya serius. Total valence electron jangan salah. Tak boleh salah. So dia tolak dapat 28. So 28 next thing tak payah tanya. Saya jawab. Kita akan octetkan terminal atom. Macam biasa sayang. Kita duk buat benda yang sama. So kalau kamu bagi tahu kat saya kena hafal step tu, menipu lah. Hang buat tak ikhlas tu. Alright, kalau hang buat ikhlas benda ni melekat dalam hati. So, kamu dah letak skeletal, kamu letak single bond. Lepas dah letak single bond, ada elektron lebih, kita letak kat terminal atom. Terminal atom dah oktat, dah penuh. Okay. 4 darab 6, so tolak 26. So, saya tinggal 2. Masalah sekarang, letak kat dia pun tinggal lagi. Nak buat apa lagi, teacher? Alright, dah letak kat central atom masih tinggal. Kita ada 2 orang. Terminal, central. Terminal dah letak, central tinggal. So, yang tinggal, tak payah fikir apa sayang. Memang tak payah fikir. Tinggal berapa? Yang tinggal selepas letak kat oktat, alright, letak kat terminal atom, oktatkan terminal atom tu, tinggal lagi, letak terus semua kat central. Tinggal 2, letak 2. Miss, Ya, 4 darab 6, 24. Pak Naha, itulah saya cakap. Contoh yang saya cakap salah kira tu. 4. Betul. Memang salah. Dia akan salah terus tau. Titik dia berkurang. So, dia tinggal 4. Thank you sayang. Dia tinggal 4. So, tolak 6, 4, 24. Tinggal 4. So, bila kamu tinggal 4, okay.
kamu akan letak kesemua tu dalam central atom dengan cara berpasangan. Jangan letak satu biji, letak berpasangan. 2 biji sepasang, 2 biji sepasang. Alright? Dan benda ni kita hanya akan letak kat tengah, kita hanya akan letak kat central atom jika ada lebih di total valence electron. Sebab at the end of the day, saya nak total valence electron saya kosong. Setakat ni. Okay. Alright. Dan macam biasa, kita akan check central atom. Central atom saya sekarang xenon. Xenon saya sekarang pegang berapa elektron around it? Arisha? 12 elektron. Alright, xenon letak 12 elektron di tengah-tengah dia sekarang. Ada di keliling dia sekarang 12 elektron. 4 ikatan dengan 4 biji. So 12 elektron bermakna xenon yang kamu teka adalah expanded octet. So adakah xenon layak pegang expanded octet? Soalan saya. Okay, xenon duduk di period 5. Xenon duduk di period 5. Bila xenon duduk di period 5 bermakna dia layak untuk expanded octet. Okay. Soalan ni dia tak patut keluar sebab kalau ikut silibus kamu dia patut tanya sampai period 3 je. Tapi kalau setakat period 3 habis-habis sulfur, phosphorus tu je. Sampai bila nak pandai weh. So kita bagi jugalah sikit. Alright. So that is your xenon F4. Dia akan jadi expanded octet. Make sense? Alright, sebelum saya sambung, okey ke nak lukis Lewis structure ni? Boleh? Penting weh benda ni. Penting untuk assignment kamu yang akan datang dan sangat-sangat penting untuk UPS kamu. Alright, UPS kamu majority soalan chapter 7. Okay? Dan kamu kena sangat mahir untuk lukis Lewis structure kamu supaya kamu boleh jawab UPS kamu dalam masa yang kita bagi tu. Okay? Walaupun dia objektif tapi saya yakin dia akan melibatkan kamu kena melukis. Okay? Alright, ada soalan sebelum saya sambung lagi? Okay, boleh move on? Tak ada? Okay. Miss, Ya. ke yang patah balik. Patah balik. Tadi tu yang fosforus. Yang fosforus tu kan dia tak payah kira yang single pair tu dekat xenon tu. Xenon, mana ada? Kan octet fosforus kan 8 kan. Kira dia tak payah kira yang xenon tu. Mana ada yang phosphorus? titik Mana ada phosphorus? itu F tu. F tu fluorine sayang. Fluorine. Soalan kamu? Dia akan kira 2 titik tu 2, 4, 6. Lepas tu single bond tu 8. Lepas tu yang titik dekat xenon tu dia tak payah ambil ya? Najwa pun cakap titik tu duduk kat xenon. Xenon punya lah. Okay. Kan? Hang pun cakap titik tu duduk kat xenon tak payah kira. Titik tu duduk kat xenon. Xenon punya lah. Okay, soalan saya senang je. Bila kamu kira untuk xenon, kamu ambil ikatan, kamu ambil titik pada xenon, kamu ambil tak titik pada fluorine tu? Tak kan? So kenapa masa xenon kamu tak ambil titik kat fluorine tapi masa fluorine hang nak ambil titik kat xenon? Tak adil lah. Alright, menjawab soalan? Sorry ya. Kasar pula aku tiba-tiba. Tak, menjawab soalan adalah tak ambil titik tu pada xenon, titik tu xenon punya sayang. Kita, diorang share kat situ, benda yang diorang share hanya ikatan. Very good question. Benda yang diorang share hanya ikatan. Lone pair diorang tak share. Lone pair tu aku punya. 2 titik tu duduk kat saya punya. Okay. Yang kita share hanya adalah ikatan yang kita pegang. Okay. Ikatan sahaja dua-dua orang boleh kira. Okay, menjawab soalan? Kasar pula tiba-tiba. So tanya soalan, tanya jawab kasar. Tak adalah, saya tak kasar. Nak ingat, nak bagi kamu ingat je. Okay. Alright, next yang kita nak bincang. AlBr3. AlBr3. Let's try. Very fast. Aluminium 3. Br 7 times 3, 21. Check ya, kalau saya salah kira beritahu lah. Okay, that is my AlBr3. Dan macam biasa sayang, saya pun dah rasa kamu pandai, saya pun rasa kamu dah mahir. Jangan salah buat, jangan rasa Lewis structure tak tahu nak buat apa.
Lewis structure kamu akan tahu nak buat apa, ikut step. Step 1, kira dengan betul. Step 2, central atom, single bond, single bond, single bond. Tak payah fikir pun. Tadi saya buat, saya fikir kan, saya tulis terus. Alright? Siapa central atom? AL. Pegang single bond. Tak payah fikir double ke triple, tak payah. Letak terus. Okay? And then, terus kepada tolak. Make sure setiap kali kamu letak elektron, kamu tolak 24 tolak 6. Betul-betul dulu, 18. Saya lagi salah pula, malu aku. 18, betul yang ni 18. Okay? 24 tolak 6 dapat 18. Next step, ada elektron tinggal. Ada elektron tinggal, terus attack kepada terminal atom. Terus fokus pada terminal atom. Orang pertama yang kamu bagi kat elektron adalah orang yang duduk luar, bukan orang yang duduk tengah. Bagi kat dia, bagi cukup makan. 2, 4, 6. Hang kalau ada tetamu datang pun, hang bagi tetamu makan dulu. Ni tetamu kamu. Bagi tetamu tu penuh dulu. Alright? Alright, bagi tetamu kamu penuh. So, tuan rumah ni duduk diam-diam dulu. Okay? Tetamu dah ambil 6 elektron seorang satu. So, 3 tetamu dah ambil 18 elektron. Penuh. Okay, tetamu kamu puas hati. Lepas dia dah kosong. Dia dah kosong dan kita check pula. Terus, kalau dah kosong, check. Kalau tak kosong, baru kamu makan. Kalau ada tinggal, baru kamu makan. Okay, sekarang tak tinggal. So, kamu lapar je lah sebagai tuan rumah tu. So, kita tengok tuan rumah yang lapar ni balance ke tak. Tuan rumah saya aluminium. Tuan rumah saya pegang berapa elektron di keliling dia? Jari. Thank you, Safia. Alright. Tuan rumah ni pegang 6 elektron. Bila tuan rumah pegang 6 elektron, tuan rumah kalau 6 elektron mungkin akan jadi incomplete octet. Sebelum tinggal jawapan, masalah budak bila kat sini bukan tak boleh buat. Kamu tinggal terus. Carbon pun incomplete, semua benda mak nenek pun incomplete. Tak cukup je incomplete. Nyampar aku. Padahal incomplete boleh 3 orang je. Dan adakah aluminium terlibat dalam incomplete ataupun layak untuk pegang incomplete? Yes or no? Yes. Yes. Thank you. Alright, aluminium layak ataupun dia mampu untuk jadi incomplete. So dia layak, therefore dia betul. Ingat ya, setiap kali kamu pilih exceptional octet yang kamu kata incomplete odd number expanded, kamu kena check. Tolong semak dia layak atau dia tak layak. Okay? Masalah kamu tinggal, oh dapat jawapan, tinggal. Itulah masalah kamu. Kamu tak check jawapan kamu. Okay? So, aluminium layak untuk incomplete octet, so dia betul kat sini. Okay? So, dia adalah incomplete octet. Setakat ni, soalan? Soalan? Tak ada? Last yang kita nak tengok untuk yang ni, NO. Yang lain saya akan bagi jawapan je. NO saya, yang ni best. Soalan yang sangat challenging. Soalan nampak simple. Soalan yang simple dan soalan susah. Okay? NO. Bila total valence elektron kamu 11. Bila kamu kira total valence elektron kamu dapat nombor ganjil. Okay? Tips dia, 99% dia akan jadi odd number octet. Okay? 99% dia akan jadi odd number octet. Dan macam biasa, kita sambung dengan N single bond O. N single bond O, saya tolak 2 elektron. Tinggal 9. Soalan saya, soalan teacher, saya ada 2 orang, N dengan O. Siapa central, siapa terminal? Ataupun untuk kamu, tak ada central, dua-dua terminal. Jawapan? Rasa-rasa? Ada central atau tak ada soalan saya yang pertama? Ada. Syahira kata ada. Lagi? Ain kata tak ada tadi. Lagi? Ada. Tak ada. Tak ada. Nurin? Rashida kata tak ada. Okay. Dalam benda ni, dalam dunia ni, takkan ada tetamu kalau tak ada tuan rumah. Okay. Apa kalau cakap ayat macam tu, apa pandai tiba-tiba? Dia mesti kena ada central atom, baru dia boleh ada ikatan pegang terminal atom. So dia takkan wujud tetamu kalau tak ada tuan rumah. So soalan dia, kalau macam tu, siapa central atom, siapa terminal atom? Tengok electronegativity. Kita tahu central atom adalah orang yang lebih elektropositif. Alright, terminal atom adalah orang yang lebih elektronegatif. So tengok nitrogen dengan oksigen. Siapa adalah central, siapa terminal? Rasa-rasa.
And central. Syairah kata sekali Oh, lagi. terminal. And central. And center. Syahinda? Rashidah? Oh, terminal. Oh, terminal sama lah dengan jawapan dia and central. Puan saja buat aku pening. Yes, betul. Sebab oksigen adalah lebih elektronegatif, bermakna oksigen kat sini akan jadi terminal atom. Ingat ya, kalau tak ada tuan rumah, dia takkan ada tetamu. So tak kisah ada berapa tetamu, kita tetap kena ada tuan rumah. Okay, nitrogen adalah central atom. Kenapa soalan saya untuk kena tulis central atom dengan terminal atom? Sebab saya masih ada elektron sayang. Dan step seterusnya adalah untuk octetkan terminal. Kamu kena bagi tetamu kamu makan kenyang dulu. So bila ada 2 orang duduk dalam tu, kamu kena tahu siapa tetamu, siapa tuan rumah. So siapa yang kena bagi makan penuh dulu? Makan kenyang dulu. N ke O? O, thank you. Thank you pada jari-jari anda. So O kena bagi penuh dulu, O kena bagi 6. Nampak? Tetamu kena makan dulu. Terminal kena makan dulu. So, tetamu dah penuh dengan 6. Tolak 6, tinggal 3. 3. Alright, so tuan rumah boleh makan lah, tinggal 3. Kena letak macam mana? Kena letak berpasangan terlebih dahulu. 3 tu kena letak 2. Dah letak 2, tinggal 1. Baru letak single. Alright, nombor ganjil. Satu lagi kenapa kamu kena tahu siapa tuan rumah, siapa tetamu, siapa terminal atom, siapa central atom. Sebab kalau nak tengok oktat, sayang. Bila kita nak tengok oktat, kita kena tengok pada central atom. So kamu kena tengok siapa central atom. Nampak? Okay. So sekarang central atom saya, N, pegang berapa elektron? Pegang 5 elektron di keliling dia. So kalau dia nak jadi odd number pun, adakah 5 odd number yang kita terima? Tak. Tak tak boleh terima 5. Saya dah cakap dah, kalau nak jadi odd number, kena minimum 7. Bukan minimum 1 je, 7. Habis cerita. Dia kena 7. Kita kena pilih odd number yang paling dapat dengan 8. Sedapnya duk peluk patung tu Syahinda. Peluk, tak apa, tak yaman. Let. Okey je, relax lah. Alright. So yang nitrogen 5 kat sini, kamu kena jadikan dia 7, dia tak cukup 2. Dan kalau dia tak cukup, dia minta balik lah dengan tetamu tu. Buruk siku lah kan. So buruk siku sikit, minta balik dengan tetamu, share dengan tetamu. Alright, dia tak minta, dia kongsi dengan tetamu tu. So apa yang akan dapat nanti? Bila kamu dapat, kamu akan kekal. Nitrogen kekal, tak berubah. Yang kekal akan kekal. Daripada single bond akan jadi double bond. Oksigen akan hanya tinggal 2 lone pair. Sebab satu lagi dah masuk jadi double bond. Barulah nitrogen kamu akan daripada 5, nitrogen kamu sekarang jadi 7. Dan nitrogen kalau jadi 7, nitrogen jadi odd number octet. Dan fikir balik, boleh tak nitrogen jadi odd number octet? Layak atau tak layak? Termasuklah sebab boleh ada 2 orang je, nitrogen, Cl. 2 orang ni je boleh odd number. So layak dan baru betul. Okay, so siapa yang tinggal kat sini, siapa yang tinggal jawapan macam ni dan tulis odd number, salah. Alright, ingat ya, odd number kita hanya terima 7. Mesti kena 7, tak ada pilihan lain. Okay, alright. Dan untuk soalan ni saya rasa yang paling penting adalah kalau 2 orang duduk kat sini pun, duduk dalam rumah pun, dia tetap kena ada tuan rumah, tetap kena ada tetamu. Kamu kena tahu siapa central atom, siapa terminal atom, wajib. Okay, soalan? Okay, untuk yang ni saya bagi jawapan je. PCl5 kamu. Alright, penuh dengan titik. Yang ni expanded. Bentuk dia lebih kurang macam tu lah. Okay, BCl2 adalah incomplete. Okay. ClF3. 10. Kalau tak silap saya expanded. Betul. Expanded octet dengan kehadiran, kalau tak silap saya, 2 lone pair pada Cl. Betul ke? Yang dah buat? Ada yang dah buat? Setuju ke? Alright. Setuju ke? Yeah.
Yang kata ya, yang lain tak buat lagi lah tu. Nurin buat tak? Tak sampai lagi. Tak sampai, tak nak bagi jawapan. Next. Nak tengok yang ni sikit. (7.2). Tinggal setengah jam. Okay, nak tunjuk sikit. Saya dah ada video untuk tentukan basic geometry. Alright, saya dah ada video untuk tentukan basic geometry. Kita akan belajar lagi benda ni esok. Okay, jangan risau. Tapi hari ni saya nak bagi kamu tengok model dulu. Apa maksud benda ni? Okay. Macam mana nak tentukan model-model ni? Macam mana nak tentukan model-model ni, macam mana kita nak tahu dia linear, trigonal, planar, bla 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 bla, adalah dengan syarat kita tengok electron pair. Kita akan fokus pada electron pair ni. Okay? Kamu kena kira electron pair ni. Okay? Macam mana nak kira? Daripada Lewis structure. Okay, daripada Lewis structure, kamu akan kira number of electron pair. Dan formula of number of electron pair adalah bonding pair sigma tambah lone pair. Itu formula dia. Okay. Apa maksud bonding pair sigma tambah lone pair? Kita akan fokus pada central atom. Kita tengok pada central atom ada berapa sigma bond, lepas tu ada berapa lone pair. Yang ni adalah at central atom. Itu formula dia. Okay. Apa maksud sigma pair, sigma bond? Apa maksud sigma? Kalau kamu ada single bond, dia sigma. Kalau kamu ada double bond, dia sigma and pi. Kalau kamu ada triple bond, dia adalah sigma and 2 pi. Dan kita hanya ambil kira sigma. Okay? So, kamu akan tengok pada Lewis structure kamu. Lepas tu, kamu akan kira your number of electron pair. Kalau kamu dah jumpa number of electron pair dia, kalau yang kamu kira dapat total 2, dan dia mesti linear. Kalau kamu dah kira, lepas tu kamu dapat total 3 dan geometri dia adalah trigonal planar. Kalau kamu kira dapat 4, lepas tu dia akan jadi tetrahedron. Kalau kamu kira electron pair dapat 5, yang ni. Kalau kamu kira dapat 6, yang ni. Itu cara nak tentukan shape. So kalau nak tentukan shape, satu je. Lewis structure kena betul. Lewis structure yang betul datang daripada total valence electron. Sebab tu saya kata 7.1 dengan 7.2 dia orang sebenarnya gang. Alright, 7.1 total valence electron, Lewis structure, berhenti dah. Masuk 7.2, kita sambung dari Lewis structure tau. Kita bukan benda baru, tak. Kita kena guna Lewis structure tu, guna Lewis structure, tengok pada Lewis structure tu, kira number of electron pair. And the formula untuk number of electron pair is this. Kira, dapat berapa, dia akan jadi apa. Dapat berapa, akan jadi berapa. So, kalau nak hafal pun, kamu kena hafal yang ni je lah. Kalau 2 means shape apa, kalau 3 shape apa, kalau 4 shape apa. Apa yang saya nak tunjuk hari ni adalah benda yang kamu akan buat juga dalam video kamu. Kamu kena buat model, 3D model. So first and foremost, saya ada linear. So that is my linear. Saya tak patut pakai baju biru. Okay, that is my linear. Okay. So, benda pertama yang saya nak clarify yang saya pegang ni central atom. 2 ni terminal. Kalau ikutkan sepatutnya color lain lah. Alright, color lain. Kalau central saya carbon, yang ni, kalau yang ni beryllium, yang ni chlorine, dan beryllium dengan chlorine patut color lain lah. Saya pergi kedai tengah malam, betul kedai tu tinggal biru je. So, saya pun ambil je lah biru tu. Okay. So, nanti bila kamu buat, dia patut color yang berbeza lah. So, that is your linear sayang. 3D kamu, linear. Dan bond angle. Benda yang saya nak tunjuk adalah bond angle. Bond angle dia adalah 180. Bond angle, sudut ikatan. Bahasa yang lagi tepat, sudut antara ikatan. Ini ikatan saya, ni ikatan saya. So bond angle adalah sudut antara ikatan, that is your 180 degree. Okay. Benda ni patut dalam amali 4 kamu, tapi kamu tak ada amali, so saya tunjuk kat sini. Okay, that is your 3D model. Dan the number of bonding pair dia 2. Okay, bila kamu kira 2 bermakna dia linear, bentuk dia macam ni. Dan dalam exam nanti, kamu takkan lukis 3D, kamu lukis 2D je. 2D kamu adalah lebih kurang like this. Straight je, tak ada apa yang ni senang. Okay.
So, linear bila kamu letak atas SATA, bila kamu duduk di atas SATA permukaan, bila kamu duduk di atas permukaan, dia adalah orang kata apa, selari dengan permukaan tu. Dia flat atas permukaan. Nampak? Dia akan flat atas permukaan. Kamu golek macam mana pun dia duduk flat. So, yang tu adalah linear. Bond angle 180. Nampak jelas ke? Okay ke? Alright, next yang kita ada adalah trigonal planar. Trigonal planar adalah segitiga. Nama pun trigonal sayang. Nama pun trigonal. So, dia akan jadi segitiga like this. Nampak segitiga dah? Okay, kalau korang elok saya minta maaf lah. I'll try my best. That is your segitiga. Kamu pusing macam mana pun dia adalah segitiga. Alright? Kamu pusing macam mana pun dia still bentuk yang sama. Kenapa dia still bentuk yang sama? Sebab bond angle dia sama. Bond angle dia 120 di sini. Bila dia 120, bermakna dia adalah dari sini ke sini 120. Dari sini ke sini 120. Okay? Bawah pun sama 120. Alright? Sudut antara ikatan tu 120. Dan apa maksud perkataan planar? Whenever lain kali jumpa perkataan planar, alright, whenever kamu jumpa perkataan planar lain kali, bermakna bila dia duduk atas SATA. Bila dia duduk atas SATA, dia akan flat atas SATA. Nampak tak? Dia flat. Dia tak kembung kalau teacher tinggal ya. Dia flat. Dia bukan kembung macam kaki tu. Dia flat je. Selari je. Yang tu masuk planar. Dan bila kamu letak atas SATA, kamu akan nampak dia segitiga dengan jelas. Alright, kamu akan nampak segitiga tu dengan jelas. So 120, that is your 120. Okay, that is your 120. Okay, of course lah 120 sayang. 360 adalah bulatan penuh. So bahagi 3, 120 lah. Okay, make sense setakat ni? Okay, yang tu jelas lah. Okay, kalau jelas kita pergi kepada yang ketiga, which is mungkin kamu rasa tak nampak sebelum ni. That is your tetrahedral. Kalau kamu ada tengok video, saya panggil dia kaki ayam. Alright. Oh, by the way, trigonal planar saya bila lukis 2D, lukis macam ni je, segitiga. Sorry. Alright, segitiga like this. Of course, teacher, kalau segitiga saya macam ni, betul ke salah? Betul ke salah? Betul je kan? Janganlah salahkan dia. Dia betul segitiga. Ikut akulah segitiga nak ke arah mana? Janji segitiga. Okay, next yang kita nak tengok tetrahedral. Tetrahedral, tunjuk siap-siap proses dia macam mana. Satu, duduk atas. Kedua adalah kaki, 3 kaki kat bawah tu. Kamu kena buat model macam ni dalam video kamu nanti untuk ditunjuk kepada saya. So, saya guna bahan yang sangat murah je, plasticine yang beli kat kedai DIY dan juga lidi yang saya jumpa kat rumah saya je. So nanti bila kamu buat pun tak payahlah cari barang mahal-mahal sangat. Okay. Sat. Lidi saya dah patah. Look well. Wait. Tak puas hati. Sorry. So tetrahedral dia adalah kaki ayam. Dan bond angle dia adalah 109.5 dan saya hanya tulis satu bond angle kat situ. Bermakna dia hanya adalah satu bond angle. Okay, that is roughly your tetrahedral. That is roughly how your tetrahedral look like. So dia adalah atas satu dan kamu ada 3 kaki kat bawah. Okay, so bond angle dia 109.5 adalah di sini. That is your bond angle, 109.5.
Dan cara kamu lukis 2D yang paling penting, cara kamu lukis 2D, dia adalah satu atas, 3 kaki tu buka. Dia tak ada straight ke bawah tau. Sebab budak akan selalu salah lukis tetrahedral like this. Ni salah. Ni salah. Kenapa salah? Sebab bawah dia tak ada apa sayang. Nampak bawah dia? Alright, bawah dia tak ada apa. Dia tak duduk kat bawah, dia duduk kaki buka macam ni. Alright, dia duduk kaki buka macam tu. Nampak kaki tu buka? Okay, dan bila teacher letak dia atas planar, okay, dia akan duduk. Nampak? Dia tak duduk atas atas, dia nampak ada kaki. Okay, that is the kaki dia. Alright, that is the kaki dia. Okay, so bawah ni tak ada benda tau. Bawah ni tak ada benda. So bila kamu lukis 2D, yang ni saya pantang. Lukisan ni saya memang pantang. Saya memang pantang kalau budak tu lukis macam ni. Saya memang pangkap. Alright, sebab dia memang salah. So cara kamu lukis adalah dia kena satu duduk kat atas. Alright, lepas tu buka kaki kat bawah tu. Buka, like that. That is your drawing. That is your tetrahedral. That is your 109.5. Bila kita kata 109.5 bermakna setiap bond angle tu adalah 109.5 sayang. 109.5. Alright, 109.5. Setiap satu ni adalah 109.5. Dan yang ni boleh dibuktikan sebab bila kita pusing, dia akan dapat bentuk yang sama. Saya pusing macam mana pun dia akan jadi bentuk yang sama. Alright. Dia tak sama sebab dia plasticine. So makin lama saya pusing dia makin lembik. Alright. Dia sebenarnya berkaki jugalah. Okay. Dia nampaklah bentuk lebih kurang dia sama. Okay. So bila kamu pusing setiap kali dan dia still sama, itu bermakna bond angle dia adalah sama. Alright. Setiap kali saya pusing, kamu still nampak bentuk yang sama. That is your tetrahedral. Okay. That is your tetrahedral. Kamu pusing, kamu still nampak tetrahedral dia. Alright, kamu still nampak tetrahedral dia. Kamu pusing lagi, kamu still nampak tetrahedral dia. Okay, so that is your tetrahedral. And bila tetrahedral bermakna bond angle adalah 109.5 dan yang paling penting dia berkaki ayam. Dia macam kaki ayam. Alright, dia macam kaki ayam. That is your tetrahedral. Bawah ni tak ada wang. Bawah ni tak ada apa. And that is your tetrahedral. Question? Alright. Okay. Next yang saya ada, trigonal bipyramidal. Okay, yang ni best. Yang ni kamu kena mula dengan satu benda, kamu kena mula dengan alright, atas bawah ataupun kamu mula dengan 180 darjah. Tak kisahlah atas bawah ke kiri kanan, janji 120 darjah. Okay, 180 darjah, sorry. That is your trigonal bipyramidal. Mula dengan yang ni, lepas tu kamu akan letak satu segitiga. Perasan tak ada segitiga kat tengah ni? Dalam lukisan saya ada segitiga, so kita cucuk satu segitiga. Alright, kita cucuk satu segitiga. Like this. Alright, segitiga. Segitiga. Dan, nampak tak segitiga saya? Okay, segitiga. Ada atas bawah. Okay. So, that is your trigonal bipyramidal. Okay. That is your trigonal bipyramidal. Kenapa trigonal? First thing, kenapa trigonal? Segitiga. Trigonal. Okay, segitiga, trigonal. Nampak segitiga tu? Alright. Next, kenapa bipyramidal? Kalau teacher pegang macam ni, alright, kita ada segitiga dan kita ada kat atas. Kalau teacher tutup sata ni, kalau teacher tutup permukaan ni, teacher tutup permukaan ni, teacher tutup permukaan ni, kamu akan hasilkan satu piramid. Boleh imagine tak kamu hasilkan satu piramid? Okay, perasan tak dia ada piramid? Sama juga dengan bawah. Kalau teacher tutup yang ni, alright, tutup bahagian ni, tutup bahagian ni, lepas tu tutup bahagian depan ni, dia akan jadi satu piramid lagi. So dia jadi piramid kat atas, piramid kat bawah. Sebab tu nama dia trigonal bipyramidal. Dua piramid. Berkaki tiga. Alright. That is your trigonal bipyramidal. That is the shape of your trigonal bipyramidal. Okay. Segitiga. Atas bawah. Of course, kalau kamu kata ni segitiga, tak nak atas bawah, kiri kanan. Sama jugalah, trigonal bipyramidal juga. Nampak? Segitiga, lepas tu kiri kanan. Trigonal bipyramidal. Ikutlah hang nak pegang macam mana. Okay. Next, bond angle dia 90 dengan 120. 90 dengan 120 duduk kat mana? Saya rasa 90 tu agak jelas. 90 Miss Wong. Alright, 90. Alright, yang ni dengan yang ni 90. 120 tu duduk mana? Ingat segitiga anda? Alright, ingat segitiga anda? Segitiga anda lah 120.
Okay. Segitiga ni dengan kawan dia, segitiga ni dengan kawan-kawan dia dalam segitiga tu 120. Segitiga ni dengan orang yang duduk ke atas dan bawah 90. Okay, 90. Nampak? Sebab tu dia ada dua angle. Alright, sebab tu dia ada dua angle. Soalan? Okay. Alright. Next. Octahedral. Octahedral kalau kamu perasan, dia lebih kurang, kita mula dengan 180 ataupun atas bawah atau kiri kanan, kita mula dengan 180 and then dia hanya berubah daripada segitiga kat tengah ni, tengah tadi segitiga. Sekarang tengah tu segi 4. So tengah tu sekarang teacher letak segi 4. Tengah tu cuma kita ubah daripada segitiga jadi segi 4. Dan that is how my segi 4 look like. Nampak segi 4-nya? Okay. Segi 4. Dan kamu ada atas bawah. So kalau teacher pusing sikit, that is how your octahedral look like. Alright, that is how your octahedral look like. Ada segi 4 di tengah. Alright, that is your segi 4, kamu ada atas bawah. Okay. Dan bond angle dia semua 90 sayang. 90 yang ni agak obvious, 90. Okay, that is your 90. And then, segi 4 sayang. 360 bahagi 4. Memang 90 lah, oi. Nampak? Okay, so semua orang adalah 90. Sekali lagi, kalau yang ni teacher pusing macam mana pun bentuk dia sama. Alright? Teacher pusing macam mana pun bentuk dia sama. Sebab bond angle dia sama. Nampak? Alright, kita pusing macam mana pun dia akan sama. Okay, sebab bond angle dia sama. Okay? Soalan setakat ni? Okay? Dan nak lukis dalam, sorry? Macam mana nak lukis dia? Tuan nak tunjuk ni. Nak tunjuk dua-dua sekali. Macam mana nak lukis? Sama je. Kita akan lukis untuk trigonal bipyramidal. 180 dulu. Alright, lukis 180 dulu. Lepas tu, segitiga. Kat tengah. Of course, kalau 180 kamu, teacher saya tak nak 180 atas bawah. Tak ada masalah. 180 boleh kiri kanan. Tetap 180. Lepas tu segitiga duduk kat tengah. Nampak? Alright, sama je. Tak suka yang ni juga. Lagi tak suka macam mana lagi nak lukis. Boleh lagi. Letak atas bawah. Tapi saya tak nak segitiga menghadap kiri. Saya nak segitiga menghadap kanan. Saya nak segitiga saya macam ni. Tak ada masalah. Tetap trigonal bipyramidal. Nampak? Tetap ada atas bawah, tetap ada segitiga kat tengah tu. Dan octahedral lagi senang. Octahedral lagi senang. 180. Alright, 180. Segi 4. Okay, buruk lah. Okay balik lah. Alright. Atas bawah ataupun 180. Segi 4. Elok sikit lah. Sama buruk lah. Okay, boleh. Alright. Balik malam ni, cuba buat assignment kamu. Okay, cuba buat assignment kamu. Cuba tengok video saya dan buat assignment kamu dan tentukan basic geometry, tentukan molecular geometry. Okay, saya akan ajar esok macam mana kita nak buat awal daripada total valence electron sampai dapat geometry. Okay, so untuk esok, chapter 7.2 kita akan bincang tutor 7.2. Saya nak minta satu je. Masuk kelas saya dengan Lewis structure. Tak ada geometry tak apa, kita buat sama-sama. Tapi esok Lewis structure saya tak ajar dah. Kira esok sejam tu kita nak cari geometry je. Okay? Alright, yang tu. Setakat ni ada soalan? Lewis structure semua boleh lukis? Miss. Ya. Kan nak lukis Lewis structure tu kan. Bentuk kan molekul geometri memang dah tetap dah bentuk dia nak lukis. Kalau Lewis structure ni nak tarik, nak buat bond itu belah memang dah tetap ke? Okay. Soalan hari ni adalah untuk jam pertama tadi, Lewis structure kita belajar lukis Lewis structure. So single bond tu saya tak insist nak letak mana kan. Letak je lah mana-mana. Dia betul sehingga kat situ. Selagi kamu tak cari molecular geometry, kamu tak perlu lukis dalam bentuk yang betul.
Alright, kamu hanya perlu make sure satu benda betul. Dalam Lewis structure, satu benda je kena betul. Bilangan valence elektron kena lengkap. Okay, dah ada Lewis structure, baru boleh proceed cari geometri. Okay, alright, so jangan risau. Apa yang soalan hari ni tanya tadi, masa lukis Lewis structure, boleh ke saya letak bond sukati ke saya dah kena hafal bentuk dia? Tak payah hafal bentuk, lukis je hang nak tak mana pun boleh. Alright, semua nak jadi kat bawah pun boleh, tariklah sukati hang. Okay, tak ada masalah. Okay, lepas dah dapat Lewis structure, kita akan guna Lewis structure tu untuk tengok. Boleh tengok video dulu. Saya banyak contoh yang saya bincang dalam tu. So tengok macam mana saya kira sebenarnya. Okay, soalan lagi? Tak ada soalan? Saya nak tengok assignment sikit. Kita nak bincang assignment sikit.